Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir juzuk 29, juzuk Tabarak. Perbincangan kita dalam surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam iaitulah surah yang ke-68. Dalam juzuk ini surah yang kedua. Alhamdulillah, dalam perbincangan awal, dalam siri yang lepas kita telah bincang beberapa perkara tentang kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa walaupun orang kafir buat apa saja kepada dia, maka Allah Taala beri kepada dia ganjaran yang besar, pahala yang sangat banyak. Setiap umatnya melakukan amal kebajikan, maka amal itu sampai ke Nabi, pahalanya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran Nabi berpaksikan kepada akhlak yang mulia, mengajak manusia kepada tauhid, kepada Allah Azza wa Jalla, kepada makarimul akhlak. Hari ini kita akan sambung bermula daripada ayat 8. Bermula daripada ayat 8, Allah SWT gambarkan ada 10 sifat manusia yang jahat, manusia yang tak betul berjalan, dan sifat-sifat ini kita belajar untuk kita kenali dan kita jauhi. Dia panggil as-sifatul mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh syarak. Orang yang memiliki sifat ini, maka dianggap orang itu orang yang tidak beradab, tidak berakhlak, dan tidak patut sekali-kali kita jadikan idola ataupun ikutan sepanjang zaman. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada Quran, buka surah Al-Qalam bermula daripada ayat 8. Bermula dari ayat 8. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Fala tuti'il mukadzibiin. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana puak-puak kafir mari nak jumpa Nabi, nak berunding, nak berdamai, toleransi dan sebagainya. Kemudian Allah perkenalkan sifat mereka, ada 10 sifat. Sifat yang jahat ni. Ayat yang ke-8 yang kita baca, setelah Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dalam beberapa ayat yang lepas, ayat yang ke-7 Allah kata, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Ta'ala tahu siapa yang terpesong, sesak daripada jalan yang diajarnya, dan Allah Ta'ala tahu siapa yang mendapat hidayah. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW, fala tuti'il mukazzibin. Oleh itu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hadapan kita ada 2 jalan, maka berpegang teguhlah kepada ajaran Islam yang sedang engkau amalkan,
Dan jangan sekali-kali engkau menurut kemahuan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Jangan sekali-kali kamu turut kemahuan orang yang dusta agama Allah. Jangan ikut. Dia orang ni, kata di ulama tafsir, dia kata, haza min dalailin nubuwah. Ini di antara dalil-dalil kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita baca, Nabi kita beritahu kepada sahabat-sahabatnya larangan Allah Azza wa Jalla dan amaran daripada Allah supaya jangan ikut puak kafir itu. Ini bukan keputusan aku. Keputusan ini wahyu daripada Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala beri perintah, Allah Taala beri wahyu. Puak-puak kafir ni mari berjumpa dengan Nabi. Dia kata apa? Tengok ayat ni. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka suka kalau engkau bertolak ansur. Dia panggil toleransi. Menurut kemahuan mereka. Supaya mereka pun bertolak ansur, berlemah lembut pada zahirnya terhadap kamu. Jadi dia puak kafir ni dia mari, orang panggil mari berlembut lah. Kita ni terbuka atas nama human right ke apa benda sekarang ni kan. Puak-puak geng-geng liberal ni duk guna hujah human right atas dasar hak asasi manusia. Atas dasar hak tu hak ni. Atas dasar kebebasan beragama. Jadi dia mari nak berlembut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surah Al-Kafirun yang telah kita baca, qul ya ayyuhal kafirun. Akhir sekali Allah ajar kepada Nabi supaya bertegas lakum dinukum waliyadin. Tak boleh nak toleransi di dalam masalah agama. Maka kita kena ingatlah. Maka Allah Ta'ala sebut sini, waddu law tudhinu. Puak-puak kafir Mekah ni suka sangatlah kalau kita boleh bincang-bincang. Kita boleh dipanggil al-mudahanah. Mudahanah ni maknanya kita berdamai. Kita bertoleransi, bertolak ansur. Ikut kemauan dia. Apa nak toleransi? Mu jangan sentuh tentang agama aku. Jangan sebut. Dia nak sembah berhala ke, nak sembah batu ke, nak sembah kayu ke, nak sembah apa saja, jangan usik. Sebagaimana aku tak usik kamu. Itu dia panggil, dia rasa tak kuat dah tu. Asal jadi nak sekat dakwah Nabi SAW. Memang mereka nak sekat. Tapi bila dia nampak tak mampu, kan, dia pun mari, orang panggil berlunak lah. Atas nama itu dia panggil al-mudahanah. Maka ini satu perbuatan dilarang. Sebab apa? Sebab mudahanah ni kita tanazul daripada hak-hak agama kita. Tak mungkin. Tapi ada satu istilah dipanggil mudarah. Mudarah ni macam kita kata hari ni hak kebebasan beragama. Kita benar, dia boleh bebas, boleh pilih. Kita tak nak paksa orang masuk Islam. Dan kita tak boleh juga nak tanazul. Oleh kerana nak jaga hati orang bukan Islam, maka kita tak laksanakan undang-undang Islam dalam negara. Kita kata ini juga tidak boleh. Itu dia panggil mudahanah. Jadi kalau kita nak bincang tentang toleransi tak toleransi, boleh. Tetapi jangan menyentuh prinsip agama. Agama Islam kita begini. Kita kata bila timbul isu pemandu mabuk, duk langgar orang sana sini, kan? Sampai sudah berlaku kematian yang banyak, maka hak orang Islam menuntut supaya arak-arak ini dihapuskan ataupun dihadkan hanya kepada orang dalam kawasan yang tertentu saja. Ada juga anak-anak orang Islam memegang nama Islam. Kita kata kalau macam ni, nah, buat qiyah dipanggil qiyah ma'al farik, mak tapis pun kena tutup juga, kita kata jangan. Kita tak boleh mudahanah, maknanya pergi buat toleransi sampai mereka kita tak ada prinsip. Lah. Tapi dari sudut kita nak toleransi yang biasa kita amal sekarang ni, lakum dinukum waliyadin, itu tidak jadi masalah, itu dipanggil mudarah di dalam istilah. Maka kalau kita nak menerima kebatilan mereka, kita kata la, tidak boleh sama sekali. Tapi kalau di atas dasar kebebasan, kita tak boleh nak paksa mereka, itu na'am. Itu hak Islam. Allah Ta'ala sebut la ikraha fiddin. Satu lagi, kadang-kadang kita ni salah guna istilah maqasidus syariah,
guna istilah al-wasatiyah, guna istilah rahmatan lil alamin, tapi tidak memihak kepada Islam, kita kata la, itu nama dia mudahana. Tak mungkin orang Islam tanazul daripada prinsip agama dia, tidak mungkin. Jadi kita kena beza di antara kebebasan beragama dengan masalah meninggalkan hak agama. La, tidak mungkin orang Islam meninggalkan tuntutan agama atas dasar nak ambil hati orang bukan Islam. Kita kata agama kita ini prinsip. Wanita mesti tutup aurat. Waktu solat semua orang kena solat. Jadi kalau ada orang kata kita toleransi jelah. Solat ni jamak-jamak malam sekarang tak perlu. Contohnya waktu kerja hari Jumaat, tak payahlah pekerja laki-laki ni pergi solat Jumaat, rugi kita punya produk kilang kita ni lemah. Kita kata itu tidak mungkin. Itu prinsip agama. Wanita-wanita ni kalau tak tutup aurat lagi lebih bebas, kita kata la. Tidak mungkin nak turun tanazul sampai peringkat begitu sekali, tidak mungkin. Maka para jemaah sekalian, kita kena tengok orang kafir mari sehingga Allah Taala turun qul ya ayyuhal kafirun, mu jangan ikut puak kafir. Jadi dalam perbincangan kita tentang surah Al-Kafirun ini dipanggil kata putus di antara kita dengan orang kafir. Tidak ada toleransi dalam masalah beragama, dalam masalah pegangan agama, tapi kita boleh bertoleransi dalam masalah kebebasan beragama. Tapi dengan syarat, kamu jangan sentuh agama aku. Kalau dia hina Islam, maka orang Islam tidak mungkin diam. Menjadi syaitan bisu, la. Itu dia panggil syaitan bisu. Maka dalam prinsip akidah, dalam prinsip ibadat, tidak boleh kita nak sama. Kalau ada orang, para ulama telah mengeluarkan fatwa, siapa dia kata agama ini sama belaka, maka orang itu tidak beragama. Yang hati-hati. Puak-puak wahdatul adyan, puak-puak golongan liberal yang nak menyamakan semua agama ni, kita kata tidak. Kita mesti letak Islam tu di hadapan. Kita kena kata inna dina indallahi al-Islam. Baiklah, kita tahu dah. Prinsip kita, Allah larang Nabi, la tuti'il mukazzibin. Kamu jangan ikut. Jangan taat. Jangan tunduk. Kan? Walaupun mereka suka tersengih-sengih mari nak bertoleransi dengan kita dalam masalah pegangan agama, kita kata la. Prinsip agama tak apa lah. Kita nak larang dia sembah berhala, itu agama dia. Sembah lagi lah. Mu nak sembah 10 tokoh berhala satu hari, sembah. Tapi dalam masalah prinsip agama, kita mengatakan itu perbuatan syirik, perbuatan yang tidak baik, mesti dimaklumkan, mesti disampaikan. Baik. Sekarang ini kita berpindah kepada arahan Allah Azza wa Jalla seterusnya, ayat yang ke-10. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Dan janganlah engkau berkisar dari pendirianmu yang benar. Pegangan kamu tentang tauhid, jangan goyah. Apa saja orang kafir mari nak berunding ke, nak bincang ke, nak apa saja, kita kata tauhid, tidak ada tolak ansur, tidak ada toleransi. Tauhid lawan dia syirik. Itu asas. Ibadat kepada Allah Taala mesti dipertahankan. Sekarang ni bila mari PKP, masjid tutup. Kata di Al-Faqir Abu Anas, masjid ditutup tapi pintu taubat, pintu istighfar, pintu ibadat semua terbuka. Pintu masjid ya tertutup untuk kecuali kepada beberapa bahagian manusia. Kita kata jangan mudah-mudah. Bila pintu masjid tutup, kita pun tutup semua pintu ibadat lah. Pintu ibadat lain tak tutup. Satu tu tutup. Maka Allah Ta'ala perintahmu, jangan sekali-kali berkisar, maknanya jangan goyah dari pendirianmu yang benar. Dan jangan menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah. Tengok. Orang yang selalu bersumpah, kull halafim mahin, lagi yang hina pendapatnya dan amalannya. Masya Allah, tabarakallah. Kata ada ulama mengatakan ayat ini turun kepada ketua-ketua Quraisy, Akhnas bin Syarik, Aswad bin Abdu Yaghus, Abu Jahal,
Al-Walid bin Mughirah, itu asal cerita. Tetapi kita berpegang dengan kaedah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibratu, pengajaran, i'tibar diambil daripada ayat itu umum, lafaz itu bukan khas cerita. Cuma kita nak memahami cerita itu bagus. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita wasafahum, Allah taala sifatkan mereka dengan 10 sifat yang tercela. Di antara sifatnya ni, apa dia sifat dia ni? Yang pertama, tanda. Sifat dia yang pertama, halafin. Apa dia halaf? Letak nombor 1, halaf kathirul halif, orang yang suka bersumpah. Bil haqqi wa bil batil. Tak kira lah, kalau benda betul pun dia bersumpah, benda nak menegakkan benda batil pun dia bersumpah. Wa bi munasabah wa bi ghairi munasabah. Sama ada munasabah apa-apa pun dia bersumpah, tak ada munasabah bersumpah juga. Menunjukkan bahawa mereka ni tidak membesarkan isu sumpah, yang pentingnya dia nak bersumpah. Sehingga terkenal dengan nama tempat kita ni, ada jenis hayawan orang panggil sesumpah. Sesumpah ni kalau bahasa Kelantan, dia panggil pokok. Kenal pokok? Sesumpah tu lah, dia boleh bertukar ya, tempat-tempat naik atau warna ni jadi gini, duduk sini jadi gini, itu dia panggil sesumpah. Orang panggil pokok. Kena nama pokok, kan? Maka orang yang suka bersumpah, dia tak lagi menghormati Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Ta'ala tegur dalam surah Al-Baqarah ayat 224, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. Janganlah jadikan sumpah kamu itu, jadikan Allah Azza wa Jalla itu sebagai bahan sumpah kamu. Wallahi, kita ni kadang-kadang nak buat satu benda, walaupun dia menipu hangit, tapi sumpah, wallahi saya tak buat. Wallahi, kadang-kadang nak jual barang harga RM20 bersumpah, wallahi saya beli dah dengan harga RM20. Jual modal hari ni, padahal dia beli RM2.10. Ini sumpah. Maka sumpah ini di antara sifat yang buruk orang yang suka bersumpah. Jadi puak-puak kafir ni, kalau dia berjanji ke dia bersumpah ke, lantak je. Dia orang panggil, yang pentingnya dia boleh nak mencari kepercayaan orang supaya bersumpah. Kerana itulah para jemaah sekalian, kita jangan mudah percaya dengan orang yang suka bersumpah. Kejap-kejap sumpah. Ni ada setengah orang ni, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau ada kisah apa-apa, naik atas masjid bersumpah. Tak boleh. Kita sumpah ni ada prosedur dia. Bila pergi ke, kan Nabi kita sebut, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Orang yang menuduh orang, dia kena bawa bukti. Orang yang dituduh, nak bawa bukti apa? Dia kena tuduh. Cukup dengan dia bersumpah. Itu kaedah dalam Islam. Kita hari ni pakai jenis geng-geng sesumpah ni, pakai sumpah belaka. Tak kira benda, kita kata itu salah. Maka sifat yang pertama orang yang kita tak boleh percaya, iaitu halaf. Orang yang kuat bersumpah. Sikit-sikit bersumpah. Sikit-sikit bersumpah. Kita kata jangan percaya orang ini. Sifat yang kedua, Allah Ta'ala sebut ini, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Mahin, sifat yang kedua, mahinun. Jangan berbuh nama anak mahin. Kan? Mahin itu makna orang yang hina. Hina pegangannya. Hina sifat dia. Hina dari sudut amalannya, jangan diambil. Jadi orang sini hina. Sebab apa hina? Sebab dia sendiri, kalau dia berjanji, dia tak tunai janji. Kalau dia bercakap, orang panggil bohong. Orang Kelantan kata belawak. Kalau dia buat keputusan, entah apa, hari ni, pagi ni, putus ni, petang, putus lain. Dan itulah dia panggil mahin. Seorang yang hina, jangan duk ambil. Orang-orang yang mahin ni, dia tak malu. Sudah hilang sifat malu. Kadang-kadang kita kenal orang ni, orang asalnya baik-baik. Tapi bila dia terperangkap dengan perniagaan dia lumpuh contohnya, dia mula menipu orang, dia jadi orang yang mahin, orang yang hina, dia tak malu dengan siapa. Yang penting, dia boleh kaut duit orang yang percaya kepada dia, habis duit dia ambil. Mari nak pinjam kad kredit sekejap, nak pergi bayar bilik hotel contohnya.
Orang tu bagi untuk 5,000, 10,000, dia letak 500,000 ambil. Nak kata apa? Mahin. Ini dipanggil orang-orang yang bersifat tidak ada kejujuran, sudah hilang sifat amanah dalam diri dia, maka orang ini juga bersifat dengan hina. Maka dua sifat. Yang pertama halaf, suka bersumpah. Yang kedua mahin, sifat dia hina. Biasanya kaitan dengan sumpah, dengan sifat hina ni dekat. Sebab orang ni bila dia berjanji dia tak tunai, bila dia buat satu benda tak tunai, dia akan sumpah. Bila bersumpah, sumpah tidak dihayati, nama Allah Ta'ala dijual begitu saja, maka turun darjat dia daripada seorang yang mulia kepada mahin, seorang yang hina, wal'iyazbillah. Jadi walaupun asal ni cerita turun kepada geng-geng ketua-ketua Mekah yang hina itu, tapi kita kena ingat sifat ini bukan hanya untuk mereka itu saja, semua orang yang bersifat demikian maka mahin, hinalah dia. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Kan kata di Ali syair, wa mal mar'u illa haitsu yaj'alu nafsahu fa fi salihil a'mali nafsaka faj'ali. Seorang itu kita tengok di mana dia letak diri dia. Maka untuk mencari kemuliaan, jadikanlah amal saleh itu, letaklah diri kamu dalam kumpulan orang-orang yang beramal dengan amal yang baik. Allahu Akbar. Sifat yang ketiga, hammazim masya'im binamim. Sifat yang ketiga, hammazin. Awan hammaz, iaitu orang yang suka mencaci. Allahu Akbar. Yukthiru min hamzinas, banyak duduk cela orang, duduk caci orang, duduk mengaibkan orang. Biasanya kalau kata al-hamzu ni macam dalam surah, kan, wailul likulli humazatil lumazah. Humazah ni biasanya dia hina orang dengan cara isyarat. Kan, kalau tengok orang tu lalu ke belakang, ni pusing kepala. Tu dia tu ni. Maknanya dia panggil tak betul jalan tu. Kan? Ataupun guna dengan tangan ke, dengan lidah ke, dengan ekor mata ke, menunjukkan orang itu hina. Itu dia panggil hammaz. Orang yang suka mencaci, mencela orang dengan cara isyarat-isyarat itu. Maka biasanya dia akan berkait. Hammaz ni, orang yang suka mencela, menghina orang ini, dia akan kait dengan sifat takabur. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang takabur ini orang yang menolak kebenaran dan menghina orang lain. Dia rasa dia kuat, dia ni pengikut dia ramai, dia punya follower hebat, dia punya pentaasuknya banyak, maka dia jadi takabur. Apa yang orang buat tak betul belaka atas dunia ni, hak betulnya keputusan saya. Tindakan yang saya buat, ini betul. Orang lain hina. Ini dia panggil hammaz. Makna dia gitulah nak tunjuk dia kuat. Kalau kita kata, sebab tu dalam Quran ni penuh dengan kisah-kisah ibrah-ibrah. Kalau kita nak kata kita ni kuat, Firaun lagi kuat. Kan? Kalau kita kata kita ni kaya, Qarun lagi kaya. Kalau kita kata kita ni gedebe, Abu Jahal lagi gedebe. Maka semua itu pengajaran-pengajaran yang perlu kita kena buat. Maka termasuk dalam menghina, mencaci orang ini, iaitulah mengaibkan orang, kan, menjatuhkan orang, itu semua itu perbuatan-perbuatan yang jahat. Sifat yang ketiga ini dia panggil sifat hammazin, iaitu menghina, mencaci orang. Para jemaah sekalian, kita kena ingat, kalau orang suka caci orang, orang lain pun akan caci juga. Kan Imam Syafi'i dalam syair dia kata, mu jangan duk caci orang, walin nasi alsun. Kalau mu ada lidah boleh caci orang, walin nasi alsun. Manusia juga ada lidah nak caci kamu. Sebab itulah kalau kita tengok orang yang berpuluh-puluh tahun, 10 tahun, 20 tahun, kerja dia duduk mencaci je. Dia duduk di atas pentah mana pun, mulut dia tu lancang, duduk caci orang, duduk hina orang, duduk kata ke orang. Akhir sekali sebelum mereka mati, Allah Ta'ala tunjukkan juga apa yang mereka buat hari ini telah menjadi celaan orang ke atas mereka. Wal'iyazubillah. Sama juga. Walaupun pendakwah-pendakwah ni suka sangat duk mencela orang-orang yang berbeza pandangan dengan dia. Kan? Kata Nabi SAW dalam hadis, siapa yang kata kepada saudara, ya kafir, maka perkataan itu akan balik pada dia.
Orang kata, ya fasik, perkataan itu akan balik pada dia. Jadi kita hati-hati dengan mulut kita. Jangan mudah nunduk kata ke orang. Sebab apa yang kita kata, yang kita duk berjuang selama ni, kerja kitanya bongkar sana, caci mana, kata orang itu. Akhir sekali, Allah Ta'ala beri cubaan ujian kepada kita, kita duduk di atas, supaya orang mudah nampak dari bawah, yang orang boleh caci, boleh cela kita. Wal'iyazubillah. Kan itulah kata di para ulama, orang yang diangkat naik ke tempat tinggi, kadang-kadang bukan untuk kemuliaan, tapi untuk kehinaan. Sebab bila duduk atas, orang bawah semua nampak apa yang di atas. Kita di bawah nampak orang di atas. Allahu Akbar. Kita kata Allahul Musta'an. Kemudian sifat yang keempat. Masya'im binamim. Yang menyebarkan fitnah hasutan. Kerja dianya nak memecah belahkan orang ramai. Masya'in binamim, maknanya suka sangat dia berjalan ke sana ke sini, bongkar sana sini, jelajah sana sini. Tujuannya namim, nak melaga-lagakan orang. Al-qalatu bainan nas, nak melagakan orang. Ini Masya Allah. Kalau ada peluang, jelajah sana sini. Habis rakyat dihasut supaya memberontak, supaya buat benda-benda yang tak baik. Masyarakat dihasut. Ikutlah, letaklah di atas nama slogan apa benda pun. Kalau kita jadi penghasut, maka itu dia panggil namim, batu api. Batu api ni besar. Kan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu ikut kubur, Nabi kata ada orang, dua orang sedang diazab dalam kubur. Salah seorang daripadanya fakana yamshi bin namimah, kerja dia duk berjalan jadi batu api, duk laga-lagakan orang. Dalam hadis lain Nabi kata la yadkhulul jannata qattatun, tak masuk syurga orang yang jadi batu api, ay namam. Hadis dua hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Masya-Allah tabarakallah. Maka sifat namam, batu api ini sifat orang yang tak boleh dipercayai. Kalau kita tengok orang duduk jadi batu api, ya kerja dia duduk menghasut orang, kerja dia duduk macam belah masyarakat, kerja dia di mana saja dia duduk, berlakulah huru-hara di situ, maka tinggalkan orang ini, sebab dia ni batu api, kerja dianya, batu api ni kerja duduk menyala api ya. Masya-Allah. Kata di para ulama, yufsidun namam sa'atan ma la yufsiduhu sahiru syahran. Orang yang bersifat batu api ni boleh merusakkan orang lain dalam masa beberapa saat yang tidak mampu dibuat oleh ahli sihir berbulan-bulan. Ahli sihir ni gak puas bakar dia, bakar keminyak pun tak jadi, bakar tonggo pun tak jadi, ambil minyak mati bunuh pun tak jadi. Sebab apa? Sebab orang yang nak disihir itu kuat, pertahanan iman dia kuat. Dengan zikir dia pagi petangnya, dengan bacaan-bacaan, maka sihir tak masuk. Tapi si namam ni, batu api ni, kadang-kadang duduk dalam masjid dia. Sambil-sambil duduk dengan orang kuliah, sempat lagi dia bisik dengan orang sebelah. Pak Haji tu. Kau duduk depan meja ceramah ustaz tu. Mu tahu ke dia kata apa kau? Dia kata apa? Sekali dia bisik sesek, Allahu Akbar. Ingat kau malaikat tu, duduk sah depan solat, menatang ni. Tengok. Yufsidun namam sa'atan. Si batu api mampu untuk merusakkan orang, hubungan di antara manusia beberapa ketika je, sekejap je. Yang tak mampu dibuat oleh ahli sihir berbulan-bulan, Masya Allah tabarakallah. Maka ini bahayanya batu api. Jadi para jemaah sekalian, untuk mengharmonikan hidup kita, untuk mengharmonikan masyarakat kita, untuk mengharmonikan negara kita, kalau geng-geng batu api ni asyik duduk lagakan orangnya, asyik nak porak-perandakan masyarakat, tinggalkanlah. Tinggalkan. Jangan duduk pedulikan mereka ini, sebab mereka lah pemecah belah, batu api yang duduk menghasut manusia. Baik, kita pergi kepada sifat yang kelima. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Yang sifat yang kelima tak ada. Manna'il lil khair, yang sangat-sangat menghalangi berlakunya jenis kebajikan. Allahu Akbar. Kerja dianya nak menyekat kebaikan yang dibuat oleh orang. Tengok orang nak buat baik, sekat lalu. Ini kita jadi bahaya ini. Kan? Sekat.
Kadang-kadang kita tahu peruntukan turun untuk negeri kita, untuk masyarakat kita. Untuk maslahah. Tapi ada orang yang pergi sekat. Jangan bagi. Ini semua ni sifat buruk. Yang keji. Yang coba. Dia sendiri itu bakhil. Dia sendiri itu bakhil. Kan? Tak bagi hak dia. Tapi orang lain nak bagi. Dia tolong sekat. Tak bagi pula orang ni. Ini panggil sifat yang zamim. Sifat yang jahat, yang tak baik ini. Iaitulah sifat orang yang coba nak menyekat segala kebaikan yang orang lain nak buat. Cuma hati-hatilah para jemaah sekalian. Kadang-kadang sebagaimana kata di para sahabat, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa ramai orang nak buat benda baik, kadang-kadang tak kena cara. Kita kena ingat juga, kita nak buat baik pun, nak bantu orang pun jangan sampai menghina orang lain, jangan sampai menjatuhkan kredibiliti maruah orang lain. Kita bincang baik-baik. Buat cara-cara yang harmoni, kan? Yang tidak menimbulkan keresahan, kegelisahan kepada orang lain. Kita kata bantu orang tu bagus, tapi cara nak bantu biarlah tidak mengaibkan orang lain. Ataupun membuka pintu cercaan kepada orang lain yang dianggap sebagai orang yang tidak peduli, yang orang yang tak macam-macam. Orang boleh buat pintu-pintu fitnah itu terbuka. Maka orang yang ni, sifat yang tak baik ni, iaitulah orang yang nak menyekat kebaikan orang lain nak buat. Contohnya orang nak mari hantar bantuan ke tempat kita. Kan? Kita tahu dalam masyarakat kita ada orang susah, ada orang miskin, ada orang memerlukan, tapi kita sekat awal-awal. Jangan bawa sini. Sini orang. Itu dia panggil tak baik. Jangan jadi penyekat. Jadi puak-puak kafir ni, puak-puak mana saja pun, manna'ilil khair, orang yang menyekat kebaikan orang nak buat, maka itu dia kira orang yang tidak baik. Jadi kalau orang nak bagi, pasal itulah kita pendakwah ni bila orang nak mari. Ustaz, imam saya nak bawa bantuan ke tempat imam ni, ke masjid awak ni. Berapa orang ahli masjid yang susah? Jadi kita kena ada senarai dalam mukim kita ni, berapa orang susah, berapa orang miskin. Mana kalau mari bantuan kata berapa, contohnya berapa bantuan ada untuk 20 orang. Kita bagi zon ni. Mari orang lain pula, masuk pula zon B. Mari lain pula E. Kan kita bagi 2-3 kawasan supaya semua orang tu kebaikan tu sampai. Ni kadang-kadang kita mari, kita dengki orang, kita tak tahu sama mari sini. Orang sini senang-senang belakang. Jangan. Ini perbuatan yang tidak baik. Menyekat orang nak buat benda baik. Kadang-kadang sekatan tu tak kira lah. Dalam bentuk apa saja pun, itu menyekat. Sifat yang keenam, mu'tadin asim. Mu'tadin ni maknanya orang yang melanggar hukum-hukum agama, lagi sangat berdosa. Maka kata di ulama tafsir sini, sya'nuhu ya'tadi ala nas, dia punya perangai dianya suka buat tak baik pada orang. Tak kira lah. Buat zalim pada orang. Yang pentingnya dengan kuasa yang dia ada, dengan kekuatan, dengan kedudukan yang dia ada, semua orang lain itu hina belaka. Dia boleh jatuhkan orang, boleh zalim orang, boleh laka-laka. Maka kita ini di antara sifat yang keenam, iaitulah sifat yang tak baik. Allahu Akbar. Jadi kalau orang tu orang peniaga, dia hina orang tu dengan cara perniagaan, kan? Kalau orang alim pula dengan ilmu dia tu sekat orang ni, masya-Allah. Hari ni macam-macam orang buat, kan? Kadang-kadang mudah ya kita nak sekat orang ni, kita buat senarai ya. Orang ni tak boleh masuk, habis cerita. Allahu Akbar. Maka asas hubungan dia dengan orang, tajawuz wal i'tida. Kalau dia orang tak suka, dia akan buat. Buat apa saja. Sampai mereka masuk penjara pun boleh. Sampai mereka macam-macam lah. Yang pentingnya ini di antara sifat yang tidak baik. Maka asim, berdosa lah dia. Berdosa dengan manusia, mu'tadin, buat zalim kepada orang, maka dia berdosa lah dengan Allah Azza wa Jalla. Itu ada yang mengatakan asim di sini dengan makna dia sendiri itu melampaui hak manusia dan dia berdosa juga sebab ambil benda haram. Contohnya pemakan riba. Orang yang ambil riba ni dia hina orang. Orang yang mustahak nak harta, boleh nak berhutang duit aku, tapi kena ambil riba. Jadi dia ada 2 kali dia berdosa. Dia ngenak kepada orang dan dia juga asim, kathirul ismi, maknanya banyak dosa dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ataupun
Mu'tadin asim ni seorang yang sudah jadi tabiat dia. Tabiat dia antara sebahagian daripada akhlak dia, perangai dia, tingkah laku dia, suka jatuhkan orang. Ini dia panggil satu tabiat. Tak kira lah orang muda ke orang tua ke, lanjut usia ke awal usia, kali itu perangai dia, maka hati-hati. Ini di antara tabiat yang buruk, wal'iyazubillah, yang kita kena belajar. Maka di sini menunjukkan bahawa besarnya hak manusia. Hak manusia jangan sewena-wenanya kita langgar. Tak kira hak apa saja. Sebab satu dalam kaedah fiqh dia kata apa? Anna huquq Allah mabniyatun alal musamahah. Wa huquq al-ibad mabniyatun alal musyahah. Hak Allah SWT dibina di atas dasar musamahah. Maknanya senangnya kita. Contohnya orang ni berdosa dengan Allah. Dia ambil wudu, dia solat sunat taubat, dia bertaubat, Allahumma ufirli wa tub alaih. InsyaAllah Tuhan terima taubat. Tapi hak manusia dibina di atas musyahah, tidak senang-senang nak selesai. Kita pergi curi barang orang, dengan duit itu kita pergi Mekah, duduk taubat di Mekah. Bergantung di kelambu Kaabah, kita kata la, mu nak taubat, balik, hantar balik barang orang. Itu dia panggil hak manusia. Hak manusia tidak mudah. Maka itu dia panggil hak Allah Ta'ala lebih senang. Maknanya kita bertaubat, kita insaf, selesai. Tapi hak manusia, taubat ke insaf ke, kena hantar balik barang. Pergi minta maaf kezaliman yang kamu buat kepada dia. Ini manusia ni begitulah keadaan. Kita nampak orang-orang ni ikut kepentingan diri dia. Atas dasar kepentingan, orang buat ngenak kita pun kita terlupa. Kita buat lupa. Atas dasar kita dua ni ada agenda lain yang kita nak buat. Kita kata wal'iyazubillah. Ini di antara sifat yang keberapa tadi? Mu'tadin asim, sifat yang keenam. Sifat yang keenam, sifat zalim yang banyak buat dosa, na'udzubillah. Sifat yang ketujuh, utullim ba'da dzalika zanim. Allahu akbar, utullin, tanda. Sifat yang ketujuh, utullin bidammil ain, utullin bermakna ghalizul akhlak, mempunyai hati kering, kata orang. Laim, qasil qalb, seorang yang hina, hatinya kering, hatinya keras, akhlak dia kasar. Maknanya siapa lawan aku kena. Dia tak ada toleransi dalam masalah-masalah begini. Tidak ada, siapa tak ikut dia, kena. Ini berbeza dengan orang beriman. Orang beriman sifat dia ar-rifqu was-samahah, sifat lemah lembut, sifat pemaaf, tidak terlalu kasar. Tapi orang-orang yang bersifat kasar begini, utullin, maknanya orang ini orang yang kasar, orang yang sifat hatinya keras, tidak mudah mengalah dengan orang, tak mau toleransi, tak ikut kehendak aku, kena. Ini dipanggil dengan sifat yang berat. Kemudian sifat yang ke-8 dalam ayat ini, utullim ba'da zalika, selepas daripada itu. Maknanya sifat-sifat yang sudah 7 sifat dah ada. Yang ni khasnya untuk cerita kita ni zanim. Selain itu tidak tentu pula bapaknya, dia panggil anak zina pula buat dia ni. Jadi ada cerita mengatakan hak lawan Nabi tu dahlah perangai huduh, dahlah akhlak buruk, keturunan pula tak tahu mari mana. Seperti Al-Walid ibn Mughirah. Idda'ahu abuhu, bapak dia kata anak dia ni umur dia sudah 18 tahun. An-Nadar ibn al-Haris bin Kaladah. Dia ni bukan daripada Quraisy, tapi dia ngaku dia Quraisy. Dia daripada Saqif. Maknanya bukanlah ayat ini nak menghina keturunan orang, tapi nak cerita ada kalanya orang ni dah lah buruk perangai, fuduh akhlak, keturunan pula berat. Tak tahu mari mana keturunan dia. Anak zina ni. Jadi kita janganlah kita nak menghina-hina orang, jangan. Kita jangan nak hina orang. Jangan buat keturunan orang, jangan. Tetapi kalau dia ni buruk sangat-sangat, akhlak dia jahat sangat, barulah kita boleh sebut dia ni adalah akhlak buruk, perangainya tak baik, kan? Keturunan dia pula. Maknanya last sekali kita boleh sebut juga, keturunan dia pun tak jauh juga ni, tak tahu mari mana ni. Ayah dia ambil anak angkat dulu, tak tahu anak siapa. Nikah ke tidak mak ayah dia tu.
Anak zina, zanim, makna manusia yang hina dia ni. Allahu Akbar. Nas'alullah as-salamah. Sebab itulah orang makhluk jadian ni kadang-kadang lebih berat daripada hak asli. Kan? Macam puak-puak ni. Hak kata tadi, asal dia sakit, lepas tu dia jadi ngaku jadi Quraisy. Bila dia ngaku dia Quraisy, dia lawan Nabi kuat-kuat. Kita ni bukan keturunan kita ni. Ajak orang ni supaya sembah Allah Ta'ala. Patutnya keturunan kita duduk semua berhala. Jadi dia guna keturunan pula. Padahalnya tak ada keturunan apa, muka pula lain. Zanim, bukan ada bapak yang betul. Ini. Maknanya orang jahat ni kadang-kadang bertindak-tindak kejahatan dia. Dahlah jahat perangai, jahat pula dari sudut tidak betul pula dari sudut keturunan. Allahu Akbar. Kita pergi kepada sifat yang ke-9. An kana dha malin wa banin. Adakah kerana ia seorang yang banyak harta benda dan ramai anak pinaknya, maka dia mendustakan agama kami. Jadi sifat yang ke-9, orang yang kaya, orang yang ada harta, orang yang ada kedudukan, orang yang hebat-hebat, tapi mengingkari dan mendusta apa yang diajar oleh Nabi SAW. Ini kadang-kadang penentang Islam ini orang hebat-hebat. Orang kaya. Mempunyai kedudukan. Zamalin wa banin. Tapi dialah antara orang yang tak syukur pada nikmat Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia duk lawan Islam yang kita buat. Jadi puak-puak ni, orang kaya-kaya ni lah sifat dia. Yang kaya yang menentang Islam. Allahu Akbar. Zamalin wa banin. Dan sifat yang ke-10, wal'iyazubillah, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, ini ialah cerita-cerita dongeng orang-orang yang dahulu kala. Maka sifat yang ke-10, istihza. Tulis, sifat yang ke-10, istihza, perli, menghina, menjatuhkan maruah pendakwa para pendakwa dengan cara cerita apa kat tu? Duk main bab Islam ni apa benda kak? Dah, kita ni nak naik ke langit tu ni. Ini dia panggil, dia kata ke Nabi apa? Cerita dongengnya tu. Seperti Al-Walid tadi. Dia kata ke Nabi sihrun, ahli sihir. Asatin cerita hak Muhammad bawa tu, cerita hak tak jadi apa belaka tu. Itu dia panggil tilka asyaratun kamilah. Demikianlah 10 sifat orang yang tidak baik. Apa jadi puak ni? Tengok Allah Ta'ala beri peringatan kepada mereka. Sanasimuhu alal khurutub. Orang yang bersifat demikian, tetaplah kami akan mendedahkan kehinaannya. Kami akan adakan tanda di atas hidungnya yang berupa belalai itu. Masya Allah. Allah kata, sanasimu alal khurtum. Kita akan tanda atas hidung dia. Ni pembohong, orang jahat ni muka lagu ni. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Jadi asalnya khurtum tu belalai. Untuk gajah tu macam belalai lah kan. Tapi digunakan di sini, tanda kejahatan tu duduk atas hidung. Maknanya atas muka tanda tu. Sebagaimana anda sebut dah dalam siri yang dulu, puak-puak kafir yang lawan Nabi, mereka bermulanya, tanda-tanda kehinaan mereka berlaku bila? Berlakunya dalam peperangan Badar. Ramai ketua dia mati, 70 orang mati, 70 orang lagi ditawan, ditangkap. Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang yang hina macam ni, orang akan tanda atas hidung dia sampai bila-bila. Orang akan kenang. Dia mati pun orang ingat lagi. Inilah perangai dia, kerenah dia, angkara yang dia buat, merusakkan masyarakat, merusakkan negara, merusakkan makhluk, merusakkan perjalanan. Orang ini akan dikenali. Dalam kisah Ashabul Fil, tuan-tuan boleh dengar dalam kuliah kita tentang Ashabul Fil, di mana seorang yang bernama Abu Righal, dia ni tali baruk kepada Amrahah, nak tunjuk jalan masuk Mekah. Akhir sekali kubur dia menjadi tempat orang melontar daripada musim haji. Orang pergi lontar dengan najis, pergi lontar. Sebab apa? Sebab dia ni jahat. Kita kena ingat, biarlah kita tinggal legasi, kita tinggal kenangan-kenangan atas dunia ni. Orang lalu kubur kita, orang pakat nak doa. Jangan lalu kubur orang ludah.
Orang kencing atas kubur lah. Sebab apa? Sebab perbuatan jahat kita, na'udzubillah. Jadi muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, maka tamatlah 10 sifat. Allah kata kita akan humban mereka ni, akan tak tanda kehinaannya di atas hidung dia, mana atas muka dia. Kemudian kita berpindah kepada kisah ashab al-jannah, tuan punya kebun. Maknanya ini ibarat. Tuan punya kebun ni orang yang sombong, orang yang tak baik. Maka kita kena hati-hati, kita kena perhatikan bahawa di sana ada kumpulan-kumpulan yang tidak baik. Tengok ayat yang ke-17, kisah ashabul jannah. Asalnya ayah dia dulu baik kan, tapi bila mari anak-anak jadi bakhil. Apa cerita? Kita baca secara ringkas. Huraian secara ringkas. Ayat Quran ini akan diterjemahkan. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami telah timpakan mereka dengan bala bencana. Tengok dalam nota ni kata, yakni kami timpakan, yakni kaum Quraisy musyrik Mekah, mereka telah dikenakan bala bencana dengan satu musim kemarau dan kebuluran sehingga mereka memakan bangkai. Jadi bila dia mari, Allah Ta'ala, Nabi kita doa ke atas mereka, ya Allah jadikanlah kemarau ni sebagaimana berlaku di zaman Nabi Yusuf AS, maka kering di Mekah, siapa puak-puak kafir ni terpaksa kena makan benda-benda yang daun kayu dan sebagainya. Allah Ta'ala beri bala kepada dia, nak suruh dia sedar. Sebagaimana kami timpakan tuan-tuan punya kebun dari kalangan kaum yang telah lalu. Ketika orang-orang itu bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi. Puak-puak ni, dia ni kaya. Tanda cerita dia ni. Ceritanya kebun ni di Yaman, di Sana'a Yaman, di kampung nama dia Dharawan. Tuan kebun ni seorang laki-laki yang pemurah. Pagi-pagi penuh orang pakai miskin mari kebun dia bagi. Bagi buah, bagi. Dia ada 3 orang anak. Na'udzubillah lah dengar cerita kita. Kita sentiasa berdoa biar anak kita ni jadi orang baik-baik. Dia ada 3 orang anak. Bila ayah dia mati, anak-anak ni jadi bakhil. 3 orang. 2 orang itu teruk, seorang tu baik. Dia kata apa? Gini ya, kalau kita tak mau bagi orang miskin makan, esok kita potong buah ni pagi lagi. Biasanya orang miskin ni mari pukul 8 pagi, pukul 7 kita bawa semua buah pergi ke pasar jual, kita clear kita punya kebun, dia mari tak ada orang. Wala yastasnun, dan mereka tidak menyebut pengecualian, mereka tak kata insya-Allah. Nak kata insya-Allah apa? Dia bakhil, dia nak habiskan. Sepatutnya dia kata ginilah, kebun ni ayah kita dulu orang baik-baik, orang pemurah. Patutnya kita kata kita ambillah sikit bahagian ni untuk orang miskin, mari. Dia tak nak ambil semua. Nak jual semua. Bakhil pun dia. Baik. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana dari Tuhanmu. Ada riwayat kata ta'ifun di sini dengan mana api. At-ta'if bermakna narun ahraqatha wa hum naimun. Api bakar kebun. Sedang mereka tidur pada malam hari. Sedang-sedang. Fa asbahat kas-sarim. Masya-Allah. Lalu menjadilah ia sebagai kebun yang telah binasa semua buahnya. Bukan sakat buah tak ada, habis sekali dengan kebun. Fanadau musbihin. Kemudian pada pagi-pagi mereka memanggil antara satu dengan lain. Hei, bangun. Kita janjikan kita nak potong buah pagi. Bangun. Mana pukul 4 pagi tu dia kejut dah. Adik ni panggil abang ni, mai cepat. Kita 3 beradik ni kita pergi potong cepat. Kita pergi potong cepat.
Tengok dalam ayat 21 yang kita baca tadi. Fa asbahat kasarim fatanadau musbihin. Fatanadau maknanya pagi-pagi mereka panggil memanggil. Kan? Tengok betul balik bacaan. Fatanadau musbihin, mereka panggil memanggil antara satu dengan lain. Hei, bang, cepat kita pergi supaya orang fakir miskin tak mari ke kebun kita. Anighdu ala harsikum in kuntum sarimin. Setengahnya berkata, pergilah pagi-pagi ke kebun kamu. Kalau kamu betul mahu memetiknya, jadi ada seorang abang dia ni agak baik sikit. Dia kata kita pergi pagi esok lah. Kan apa yang nak pergi malam-malam ni? Janganlah bakhil sangat. Ayah kita dulu kan orang baik. Ayah kita dulu orang baik, orang pemurah. Kita pun kena ikutlah cara dia. Jadi ada seorang, biasalah dalam 3 orang ni mesti ada seorang yang baik. Kan? Bukan semuanya tak juru belaka. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Lalu berjalanlah mereka sambil berbisik-bisik. Duk bisik sama dia. Dia kata apa? Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Pada hari ini janganlah hendaknya seorang miskin pemasuk kebun itu mendapatkan kamu. Mana jangan. Kalau kita pergi awal, tak ada lah orang marinya. Nak pergi awal ni sebab jangan orang miskin mari. Bakhil punya perangai. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu dengan kepercayaan bahawa mereka berkuasa menghampakan fakir miskin dari hasil kebun-kebun itu. Allahu Akbar. Jadi dia sangat nak marah benci ke orang fakir ni. Mari. Orang fakir mari kita tutup dah pagar. Tak ada. Allahu Akbar. Bila sampai kebun apa jadi? Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Sebaik-baik sahaja mereka melihat kebunnya, hitam, gelap-gelemak. Biasanya pokok-pokok ni cantik. Allah, mereka berkata sebenarnya kita sesat jalan. Bukan kebun kita ni, kita salah jalan ni, gelap ni. Bal nahnu mahrumun. Setelah mereka perhati dengan betul, mereka berkata tidak, kita tidak sesat. Bahkan kita orang-orang yang dihampakan dari hasil kebun kita dengan sebab ingatan buruk kita sendiri. Inilah perangai sangat, bakhil sangat, kupik sangat. Tengok kebun kita dah binasa. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah orang yang bersikap adil di antara mereka. Mana awsatuhum ni orang yang paling cerdik di kalangan mereka, yang cerdik, yang ada iman yang baik, yang jujur. Dia kata apa? Aku dah cakap dah kan. Bukankah aku telah katakan pada kamu semasa kamu hendak menghampakan orang-orang fakir miskin daripada habuannya, amatlah elok kiranya kamu mengingati Allah serta membatalkan rancangan kamu yang jahat itu. Sepatutnya abang dia hak juruh ni, hak baik ni, larang betul-betul. Bagi nasihat juga. Tapi, gitu ya, sebut spontan gitu. Orang nak buat juga, pun ikut sekali. Apa jadi? Semua kebun binasa belaka jawab ni. Kalau dia mari turun bala, kena belaka. Sepatutnya bertegaslah. Ni tidak bertegas. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka berkata dengan sesalnya, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim. Fa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatalawamun. Kemudian mereka berhadap-hadap satu dengan lain sambil cela-mencela. Maulah. Aku bagi tahu dah kan. Dia ni masing-masing tunjuk tuduh menuduh, menunding jari, tak mau mengaku. Tapi mereka ni orang beriman, masih lagi ingat kepada Allah. Dia kata apa?
Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, aduhai celakanya kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian dia minta maaf. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Tuhan kita dengan sebab kita bertaubat, Allah Ta'ala gantikan bagi kita yang lebih baik daripada kebun yang telah binasa itu. Sesungguhnya kita kepada Tuhan kita sajalah kita berharap. Bila binasa barulah menyesal. Nak buat apa lagi? Sudah habis. Kadzalikal azab. Allah cerita pada ayat ini supaya puak-puak kafir kuri dengar. Mung duk ngenak ke Nabi. Tengok apa sudah jadi. Demikianlah azab seksa yang telah ditimpakan kepada golongan yang engkar di dunia. Wala azabul akhirati akbar. Dan sesungguhnya azab hari akhirat itu lebih besar lagi. Kalaulah mereka orang laukanu ya'lamun. Kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan, tentulah mereka beringat-ingat. Jadi kita kena ingatlah, kalau sayang ke kebun, sayang ke apa-apa, sayang ke harta benda, jangan sampai binasa baru nak menyesal. Sekarang, tanda kita syukur dengan nikmat yang kita ada, kita sedekah, kita infak, kita guna kuasa yang kita ada untuk bantu orang, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Dan tuan-tuan kena ingat, mereka telah mengiktiraf kesalahan mereka, dia menyesal, tapi apa boleh buat? Binasa sudah. Itu dia kan qalilatul hudus. Biasanya orang-orang yang jahat ni, sebagian dalam surah Al-Kahfi, qissatu sahibul jannataini. Tuan-tuan tengok dalam tadabbur kita pada surah Al-Kahfi, kan mereka ini tidak baik, yang jahat tu. Tapi hak ni sempat lagi mereka insaf, bertaubat, tapi kata orang bubur kebun sudah menjadi abu, baru nak bertaubat rugi. Kalau kita insaf, kita bermurah daripada awal lagi, sebagaimana dalam kisah yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kan seorang duduk di tengah padang, tiba-tiba langit gelap lagi. Dia dengar suara dalam awan. Isqi zar'a fulan. Hei, bawa air ni dalam awan ni. Pergi siram kebun fulan. Awan ni pun pusing balik. Tadi nak siram sini, tak jadi. Terus malaikat tolak awan pergi ke kebun depan. Jadi orang yang dengar ni dia ikut awan. Ikut sampai kepada satu tempat, hujan pun turun. Dia pergi. Ada seorang pakcik duduk sangkul. Duduk batas air lah. Dia kata, anta fulan? Tuan ni sekian, fulan? Ya. Mana mau kenal aku? Dia kata, aku dengar namamu tadi malaikat sebut. Dengar dalam awan cakap, bawa air ni pergi siram kebun fulan. Dia bertanya, apa rahsia kamu ni? Sampai malaikat bawa bajet air untuk kebun kamu ni. Orang lain tengah kering, kamu. Dia kata, aku tak ada apa. Hasil daripada kebun aku ni, aku bagi 3. Yang pertama, aku 1/3 aku ambil untuk nak makan aku dengan keluarga aku. Yang kedua, 1/3 aku sedekah pada fakir miskin. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, aku hantar balik ke bumi, buat benih. Allahu Akbar. Sampai begitu sekali para jemaah sekalian, janganlah kita bakhil. Orang yang bakhil ini rugi di dunia dan rugi di akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada sifat bakhil dan daripada 10 sifat keburukan yang telah dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam gerakan-gerakan yang menentang Islam dalam pada dahulu dan juga bila-bila. Wal'iyazubillah. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam siri yang akan datang. Bermula daripada ayat 34. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.